Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita wafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada pertemuan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan hari ini sempena menyambut Hari Raya Aidul Adha, dan kita dituntut untuk bertakbir selepas setiap kali kita solat, sehingga hari yang ke akhir, iaitu hari Tasyrik. Ini pada waktu solat asar pada 13 Zulhijjah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Hari Raya Aidul Adha pada tahun ini akan memberikan kita sedikit sebanyak pengajaran tentang erti pengorbanan yang telah dicontohkan oleh baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam. Juga kita pada hari ini, pengorbanan yang kita sedang lakukan, iaitulah kita berada dalam satu situasi dan keadaan di mana kita masih lagi menghadapi ancaman wabak COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita, insya-Allah. Pada malam ini, oleh kerana biasanya kuliah kita pada waktu siang atau waktu duha, tapi pada malam ini sahaja insya-Allah kita akan berkuliah pada waktu malam, dan pada minggu hadapan kita akan sambung semula pada waktu siang seperti biasa pada jam 9 pagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu telah kita mulakan pembacaan kitab huraian ayat-ayat hukum, bermula daripada tajuk yang pertama pada minggu lalu, iaitu dah berkenaan dengan surah At-Tahrim ayat ke-6 tentang memelihara daripada azab neraka, dan telah kita bahaskan sedikit sebanyak tentang huraian perkataan dalam ayat tersebut, juga munasabah ayat sebelum, iaitu ayat ke-5, dan juga munasabah ayat selepasnya, iaitu ayat yang ke-7. Dan pada permulaan minggu lalu telah kita menguraikan secara ringkas tentang maksud-maksud ayat yang telah diperintahkan itulah, iaitu tentang bagaimana mendidik diri sendiri, mendidik ahli keluarga, bagaimana kita disuruh untuk membetulkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mampu untuk mendidik orang lain. Pada malam ini saya akan sambung pada muka surat yang ke-6, iaitulah tanggungjawab ketua keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Muslim wajib membetulkan dirinya terlebih dahulu, membersihkan daripada keburukan dan kemurkaan Allah yang menyebabkan ia dihumban ke dalam neraka. Selepas itu, barulah diiringi dengan membetulkan ahli keluarga dan mereka yang dipimpinnya dengan akhlak mulia, pendidikan Al-Quran serta kelebihan Islam. Bapa yang bertindak sebagai ketua keluarga hendaklah memastikan orang yang berada di bawah jagaannya sentiasa berada di atas landasan yang sesuai dengan ketetapan syarak. Dan semua itu demi menjamin kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi kita dah sebut, sebelum kita nak membetulkan orang lain,
kita perlu membetulkan diri kita terlebih dahulu. Makna kata menjadi individu Muslim sebelum kita mengambil tanggungjawab untuk kita mendidik orang lain, mendidik isteri, mendidik anak. Jadi sebagai individu Muslim yang masih belum berkahwin, tanggungjawab kita didik diri kita ni supaya kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, juga mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kita mendidik diri kita, akan mudahlah pula untuk kita mendidik ahli keluarga kita selepas kita mendirikan rumah tangga. Maka kerana itu seseorang yang menginginkan pasangan yang baik, maka dia hendaklah bermula daripada diri sendiri terlebih dahulu. Dengan arti kata membetulkan diri sendiri terlebih dahulu, insya-Allah akan menerima pasangan yang baik. Baik. Kemudian ketua keluarga. Ketua keluarga, siapa ketua keluarga? Iaitulah suami. Cuma kalau suami telah meninggal dunia, kalau ada anak lelaki sulung, maka anak lelaki sulung ini biasanya akan menjadi ganti kepada ayahnya dalam apa-apa urusan yang melibatkan rumah lah. Maknanya ayah meninggal dunia tapi ada anak lelaki sulung. Jadi ataupun anak lelaki nombor 2, dia seorang je ada kat dalam tu anak lelaki, maka anak lelaki ni akan jadi ganti kepada ayah dalam menjalankan tanggungjawab kepada mak dan adik-beradik yang lain. Ini dia, ini makna kata dia punya peraturan dia begitulah. Makna kata kalau ada lelaki dalam rumah tu, lelaki tu biasanya akan jadi ketua, akan jadi tuan rumah. Kalau nak jemput orang buat apa nama kedua doa selamat dan sebagainya, biasanya anak lelaki akan menjadi tuan rumah sekiranya ayahnya tak ada. Okey, baik. Kemudian di antara tanggungjawab utama ketua keluarga, iaitulah yang pertama sekali, hendaklah mengingatkan ahli keluarganya supaya selalu menunaikan sembahyang serta mengingatkan mereka agar sembahyang tepat pada waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Ini boleh rujuk pada surah Toha ayat 132, seingat saya. Nanti tuan-tuan boleh cek balik ayat Quran ni. Saya ingat saya dalam surah Toha. Okey, sama ada ayat 32 atau ayat 132 gitu. Okey, maksudnya apa? Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Jadi dalam ayat ini, sebagai ketua keluarga, Allah Ta'ala memerintahkan kepada seorang suami atau bapa supaya perintahkan ahli keluarga kamu untuk mengerjakan sembahyang. Allah Ta'ala pesan pada Nabi, pada kita, perintahkanlah keluarga kamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Wa'mu ahlaka bis-salah. Okey, mana kata suruh sembahyang. Jadi kita dah sebut kalau seorang bapa dia mesti suruh anak dia sembahyang, mengajak anaknya sembahyang pada umur 7 tahun. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Suruhlah anakmu itu sembahyang ketika dia berumur 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun, makna kata kita boleh ajak dia kenal masjid, kenal surau, kenal rumah Allah. Dan kalau dia sembahyang, makna kata memang dia akan sembahyang bermain-main lah, sebab dia bawah 7 tahun kan, masih budak-budak yang mana alam dia tu memang alam nak bermain. Tapi sekurang-kurangnya sudah dikenalkan dengan tikar sejadah, sudah dikenalkan dia dengan kalau perempuannya telekung, kalau lakinya sudah dikenalkan dia dengan kopiah, dengan jubah, supaya benda-benda begini akan mudah resap, menyerap dalam pemikiran anak-anak. Makna kata bila sampai waktu saja dia tengok ayah dia sembahyang, maka dia tahulah yang itu perbuatan sembahyang. Jadi kadang-kadang sebab anak-anak kecil ni dia ingat kan apa yang ayah dia buat atau mak dia buat. Jadi kalau
perbuatan kita tu sedang sembahyang, anak kita ni akan tahu, oh ayah tengah sembahyang. Sebab apa? Sebab kita dah serap dalam pemikiran dia, kalau kita buat bagian, ini tengah sembahyang. Maka dia tahu. Jadi elok walaupun sebelum umur 7 tahun, dikenalkan anak-anak kecil ini dengan ibadah. Walaupun dia bermain-main dalam sembahyang, tak apalah. Janji dia tahu waktu sekian kena sembahyang, waktu sekian kena sembahyang. Baik. Kemudian fadribuhum bi'ishrin atau bi'ashrin. Hendaklah kamu rotan anak kamu itu ketika mana umur 10 tahun. Maka 10 tahun kalau tak sembahyang ni memang kena start menggunakan kaedah rotan lah, supaya anak kita tu dia berdisiplin waktu sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Baik. Kemudian, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Sebab sembahyang ini antara salah satu ibadah yang bukan sahaja kanak-kanak. Kadang-kadang orang dewasa, orang yang dah tua pun boleh jadi tak sabar waktu sembahyang. Umpamanya kalau sembahyang itu imamnya membaca bacaan yang panjang. Kan? Bacaan yang panjang. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua pun rasa tak sabar nak habis cepat kan. Nak habis cepat sembahyang. Sebab tu disuruh bersabar. Kerana ibadah sembahyang ni ibadah asas ataupun kunci nak masuk syurga ni. As-salah miftahu al-jannah. Sembahyang ni adalah kunci nak masuk syurga. Maka kena sabar dalam menunaikan sembahyang. Bukan saja sembahyang fardu yang wajib, tapi juga sembahyang yang sunat. Jadi daripada kecil pun ada rasa dia nak cepat habis sembahyang. Nak tengok TV kan. Kalau dalam fikiran anak-anak ni, nak cepat sembahyang, nak tengok kartun. Tu dia fikiran anak-anak. Cerita pula yang dewasa nak cepat habis sembahyang, nak tengok cerita lain pula. Kan. Kalau kita orang tua, ada cerita kita sendiri. Jadi maknanya ada ujian dia begitu. Jadi kerana itulah bila Allah Ta'ala kata wastabir 'alaiha, dan hendaklah kamu bersabar dalam menunaikan sembahyang. Sebab sembahyang ni ujian dia besar. Baik. Kemudian antara lain Nabi SAW pernah mengajak ahli keluarganya untuk mengerjakan sembahyang sunat. Contohnya sembahyang witir. Dengan Nabi SAW pernah bersabda, Qumi fa'autiri ya Aisyah. Maksudnya, bangunlah dan kerjakanlah sembahyang witir, wahai Aisyah. Dalam masalah sembahyang witir, ini memang berlaku dalam lapisan masyarakat kita. Lebih-lebih lagi kalau masuknya bulan Ramadan. Soalan witir ni memang selalu famous. Maka kalau ditanya, adakah kita apabila telah melaksanakan sembahyang witir selepas daripada solat tarawih, perlu atau tidak kita ulang witir kalau kita bangun pagi untuk bertahajud? Maka jawapannya tidak perlu ulang witir. Kita sembahyang tahajud macam biasa. Tak perlu lagi ada witir pada waktu kita solat malam. Baik. Tapi kalau kita yakin kita boleh bangun untuk bertahajud, maka selepas tarawih kita tak buat solat witir. Maka kita pukul 2 bangun bertahajud, habis main sunat semua, kita boleh buat sunat witir. Tapi bagusnya kita buat witir selepas solat sunat tarawih, supaya kalau esok kita tak terbangun pada waktu qiyam, kita tak terbangun, tak terjaga, maka sekurang-kurangnya kita telah pun menunaikan solat witir pada malam tadi. Macam tu. Jadi kita tak rugi. Kita tak ada rugi. Kalaupun kita dah sembahyang witir, kita bangun pula esoknya qiyam, maka kita mendapat untung lebih. Sebab malam tadi dah witir, esok kita buat lain pula. Kita buat tahajud, kita buat hajat, kita buat taubat. Jadi soalannya, adakah perlu ulang witir semasa kita melaksanakan solat tahajud pada keesokannya? Maka jawapannya tak perlu ulang. Kita buat sahaja sembahyang tahajud. Tapi macam mana pula, boleh ke sembahyang tahajud sedang malam tadi dah witir? Jawapannya boleh. Tak ada apa-apa masalah. Okey, ini dia. Baik. Kemudian
Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa yaqaza imra'atahu. Maksudnya Allah merahmati seseorang yang bangun sembahyang malam dan mengejutkan isterinya. Mana kata dia solat malam berjamaah bersama ahli keluarganya. Yang ini benda yang paling baik lah kalau kita mampu untuk nak laksanakan. Tapi tengok kepada situasi dan keadaan lah, sebab kita disuruh untuk beribadah ni dalam keadaan kita ni mampu untuk melaksanakan. Ada masa mungkin kita tak ada apa-apa komitmen besar, kita tak penat kan. Setengah orang kerja balik malam pukul 10, pukul 11, dia perlukan rehat. Jadi mungkin dia tak dapat berkesempatan pada waktu itu. Maka kerana itulah bila sampai bulan Ramadan, kita ambil betul-betul bulan Ramadan ni untuk kita nak laksanakan sembahyang malam. Kerana mungkin sahaja pada waktu Ramadan itulah kita nak bangun malam. Jadi kerana itu dalam tempoh setahun 365 hari, ada tak kita bangun malam? Ada. Pada bila? 10 malam yang ganjil pada bulan Ramadan. Maknanya kata ada bukti nanti nak bawa esok di hari akhirat. Jadi kita tak akan rugi ya. Okey. Kemudian yang kedua, hendaklah mendidik anak-anak supaya berpuasa sebagai latihan semenjak kecil. Hal itu supaya mereka mudah dibentuk apabila balik serta berterusan mengerjakannya, melakukan ibadah dan menjauhi segala maksiat. Jadi anak-anak kecil ni kita boleh didik dia dengan berpuasa. Cuma berpuasa mereka ni tak samalah macam kita daripada segi masanya, kan. Masa sahur kita mana kata sebelum masuknya azan subuh. Tapi mungkin anak-anak kita ni dia tak bangun time tu. Maka kalau dia bangun pukul 8, sahur dia pukul 8, pukul 9 dia kena start puasa. Kita boleh tetapkan macam tu. Lepas pada tu, cuba ajar dia berpuasa mungkin pukul 9 sampai pukul 2. Dia tak makan. 10, 11, 12, 1, 2. 5 jam katakanlah. Jadi itu contoh latihan. Pukul 2 baru start berbuka. Itu contoh latihan yang berperingkat lah, sikit demi sikit untuk anak-anak ni supaya dia kenal apa erti puasa. Maka sambil dia berpuasa tu, sambil kita bagi tahulah kan apa kebaikan berpuasa, maka anak-anak ni boleh dilatih apabila semenjak kecil bukan sahaja ibadah puasa tapi ibadah-ibadah yang lain. Ini kerana pada masa kecil ia mudah dibentuk. Kita dah sebut minggu lepas, anak-anak waktu kecil dia mudah menyerap apa sahaja yang kita ajarkan kepada dia. Jika yang diajarkan itu adalah sesuatu kebaikan, maka dia akan serap kebaikan tersebut. Kalau kita menunjukkan contoh yang tak baik, maka dia akan serap yang tak baik tadi. Jadi kerana itu kita berusaha sebaik mungkin, sungguh-sungguh, supaya yang kita masukkan dalam minda anak kita ni adalah sesuatu yang bersifat baik sahaja. Itu dia. Baik. Kemudian yang ketiga, mengajar ahli keluarga dengan pekerti mulia dan pendidikan agama. Seandainya ia tidak mampu mengajar diri sendiri, mestilah memanggil orang lain atau dihantar tempat khas. Jika silap dalam mendidik, mengikut kemahuan anak-anak dan isteri yang melanggar perintah Allah akan membawa fitnah terhadap dirinya. Jadi tanggungjawab suami ketiga, dia kena ajak ahli keluarga dengan budi pekerti yang mulia, pendidikan agama. Kalau tak mampu ajar, maka panggil orang lain ataupun dihantar ke tempat yang khusus belajar. Sebab itu, tanggungjawab seorang bapa, seorang suami, kalau dia tak pergi mengaji agama, dia tak pergi ceramah agama, tak pergi kelas agama, maka dia kena hantar isteri atau anak-anak pergi belajar. Sebab ayah pun tak boleh nak mengajar agama. Kalau ayah mengajar agama, tak ada masalah. Suami boleh ajar isteri agama, tak ada masalah. Kalau ayah dah pergi belajar dan dia balik dia sampaikan, tak ada masalah.
Masalahnya adalah apabila suami atau ayah tadi tak mampu untuk mengajar agama kepada isteri dan anak-anak, tambahan rugi lagi apabila suami dan ayah tadi tak benarkan pula isteri dan anak-anak pergi belajar agama. Ini adalah satu perkara yang tak baiklah, tak molek. Sebab itu hukum belajar agama kan disebut talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslimatin. Okey, menuntut ilmu tu adalah faridah, satu kefarduan bagi muslim yang lelaki dan perempuan. Kan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kepadanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan yufaqihu fid din. Allah Ta'ala berikan kepadanya itu kefahaman dalam agama. Maka kerana itu dalam rumah kita mesti ada wakil yang pergi belajar agama, baik daripada ayah atau suami, isteri atau anak-anak. Adapun kalau ayah dah pergi belajar agama, suami dah pergi belajar agama, maka tidaklah menjadi suatu kewajipan bagi isteri atau anak dia pergi belajar sebab ayah sudah pergi. Tapi kalau ayah pun tak pergi, maka ayah mesti benarkan anak dan isteri pergi belajar agama. Jika tidak menjadikan ahli keluarga tersebut jahil dalam agama, maka ayah tadi akan berdosa. Okay, ini jelas. Okay, jadi begitu. Dan kita mesti pandang bahawa nilai pendidikan agama ni adalah nilai yang tinggi kerana ia mampu membentuk akhlak. Itu paling asas lah. Akan membentuk akhlak pada diri individu, membentuk adab, seterusnya akan membentuk perkara-perkara lain, akidah, syariat dan lain-lain perkara. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Okey, bila Allah Ta'ala kata fahzaruhum, fahzaruhum, berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Terhadap siapa? Isteri-isteri dan anak-anak kamu. Macam mana isteri-isteri anak-anak ni boleh menjadi aduah, boleh menjadi musuh? Apa yang menyebabkan isteri dan anak-anak boleh menjadi musuh? Apabila keberadaan isteri dan anak-anak di samping kita menyebabkan kita lalai daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dia. Okey, ini benda yang sangat besarlah. Okey, kalau keberadaan isteri tu, keberadaan anak tu menyebabkan kita lalai daripada perintah Allah, maka itu namanya musuh. Kan kalau ikut terma perkataan dua musuh tu kan seolah-olah satu terma yang berat. Kenapa Allah Ta'ala nak cerita begitu? Sebab nak bagi dan tarik perhatian kita supaya jangan sampai bila kamu ada anak, jangan sampai bila kamu ada isteri, ia menyebabkan kamu tak semayang. Jangan sampai kamu ada anak isteri menyebabkan kamu ni tidak lagi mentaati perintah Allah dan tidak lagi mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kerana nak ikutkan kehendak isteri dan anak-anak menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan kerana nak ikutkan kehendak isteri dan anak-anak kamu capai sesuatu perkara sedangkan perkara tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita mesti perhatikan sungguh-sungguh dan faham sungguh-sungguh mengapa kelalaian kita dalam mentaati perintah Allah Ta'ala disebabkan oleh anak-anak dan isteri itu. Allah Ta'ala sifatkan mereka itu sebagai musuh. Jadi tonggak
kecemerlangan keluarga ini bergantung kepada suami, ketua keluarga. Kalau ketua keluarga dan suami itu sudah mula tidak mentaati perintah Allah, maka begitulah anak dan isteri akan mudah untuk tidak mentaati perintah Allah. Jadi tonggak bagi keluarga ni suami. Apa-apa yang dibuat oleh anak isteri akan orang lihatnya kepada suaminya, kepada ayahnya. Jadi tengok ayahnya macam mana kan. Jadi anak dan isteri itu macam mana. Kalau ayahnya hebat, agamanya bagus, maka anak dan isteri pun akan hebat pada mata orang lain disebabkan didikan ayah dan suami tersebut. Ini kita mesti faham. Baik. Yang keempat, tanggungjawab ketua keluarga iaitulah memberi layanan yang baik dan menunjukkan budi pekerti mulia khususnya bersama anak-anak dan isteri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu dengan mereka isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Seorang suami mesti ashiruhunna, mesti bergaul dengan isteri-isteri dengan cara yang baik. Jadi Nabi pun pernah kata, aku adalah ketua keluarga yang paling baik di kalangan isteri-isteriku. Maksudnya cara Nabi bergaul dengan ahli keluarga adalah cara yang paling terbaik. Sebab itu suami tidak boleh memukul isteri tanpa ada sebab yang munasabah. Kalau kita baca dalam bab nusyuz, okey. Nusyuz ni maksudnya apabila isteri tidak taat kepada suaminya dengan sebab-sebab yang tertentulah. Okey, maka suami tu ada kaedah. Pertama, dia boleh menasihati. Itu kaedah pertama, nasihat. Yang kedua, sekiranya isteri tadi tidak mempedulikan nasihat suami dan masih berterusan melakukan perkara yang dilarang, maka suami boleh mengasingkan tempat tidur. Itu peringkat kedua. Dan sekiranya masih lagi berlaku perkara yang sama, maka suami boleh mengambil tindakan yang ketiga, iaitulah memukul isteri. Pukul tu pun ada cara juga. Dan ulama kata menggunakan cebisan kain atau menggunakan kain yang diikat pada hujungnya, ikat pada hujungnya. Sebab kita nak pukul isteri, wa imam pukul anak pun bukan sebab nak melepaskan nafsu yang marah, bukan. Tapi pukul itu adalah supaya isteri atau anak itu boleh beradab dengan kita sebagai suami atau ketua keluarga. Macam itulah. Okey. Tetapi suami tidak boleh memukul isteri ini tanpa sebab. Kan macam suami yang panas baran, pukul isteri dia tanpa sebab. Okey. Dan kita maklum dalam beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan lalu, pernah berlaku satu kes di Johor Bahru ni lah, masuk surat khabar kan. Ada isteri yang kena pukul dengan suami dia sampai koma, patah tulang belakang, cedera di kepala, dan memang dilaporkan masuk di Hospital Sultanah Aminah, masuk ICU kan, sampai tak sedar diri. Yang ini memang ada masalah daripada sudut suami dia sendiri. Jadi suami tak boleh. Suami mesti melayani isteri dengan cara yang terbaik. Maka kalau ada hak suami yang isteri tak tunaikan, maka kena ikutlah apa yang telah disebut tadi. Maka kena bagi tahu. Kalau pertama kena nasihat. Dia tak jalan nasihat, boleh asing tempat tidur. Kalau tak jalan juga, baru dipukul. Tapi pukul ada cara dia. Sebab tu nusyuz adalah salah satu daripada bab yang memang ada disebut dalam bab Al-Munakahat, bab perkahwinan, di mana nusyuz ini nak bagi tahu kepada kita tentang bagaimana hak seorang suami yang suami boleh gunakan bila mana isteri tadi tidak mentaati perintah suami. Okey? Jadi kerana itu suami wajib melayani isteri dan anak-anak dengan cara yang terbaik. Kemudian yang kelima iaitulah menyara dan memberi nafkah terhadap ahli keluarga, isteri dan anak-anak yang belum mampu untuk bekerja. Jadi bagi seorang ketua keluarga,
kewajipan dia adalah memberi nafkah. Okey. Memberi nafkah ni bagi seorang suami atau bapa hukumnya wajib. Okey, wajib. Apatah lagi nafkah ni nafkah yang memang wajib lah. Okey. Dan sekiranya isteri itu bekerja dengan toleransi isteri yang bekerja tadi, maka kalau isteri kata tak apa, pembelanjaan rumah 50-50, maka suami tak ada masalah lah bila isteri tadi sudah bertoleransi dengan dia. Walau bagaimanapun, sekiranya isteri yang bekerja tadi kata, duit yang saya gunakan untuk beli barang dapur ni saya pinjamkan sahaja. Tu nama sara hidup kan, sara. Maka itu dikira sebagai hutang yang suami kena bayar kepada isterinya, kerana nafkah itu termasuk nafkah yang wajib. Okay? Nafkah wajib bagi ahli keluarga, pertama pakaian. Okay, pakaian setahun 2 kali. Yang kedua adalah rumah. Yang ketiga adalah obat-obatan. Okay? Yang keempat makan. Makan ni nafkah yang wajib lah. Dan yang kelima adalah alat kebersihan, alat mandi. Ini nafkah yang wajib diberi suami kepada isteri. Adapun kalau isteri yang bekerja niatnya untuk membantu suami untuk menampung kos tersebut, maka atas toleransi isteri, maka kalau isteri kata tak apa, saya akan bantu 50%, maka suami itu makna kata baguslah, maknanya tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau ia dikira sebagai pinjaman, maka suami wajib membayar semua apa yang telah isteri keluarkan tadi. Sebab tu pada masa sekarang ada keperluan bagi seorang isteri itu bekerja. Kan? Kerana apa? Kerana kos hidup pada masa kini ni memang amat perit lah. Gitulah, lebih-lebih lagi orang yang baru nak berkahwin. Maka menjadi satu kebiasaan apabila isteri juga bekerja. Jadi ini toleransi antara suami isteri. Dan kita tak nafikan musim PKP ni ada keluarga yang tertekan sehingga berlaku penceraian di antara suami dan isteri disebabkan isteri tidak tahan hidup dengan suaminya yang hilang kerja. Walau bagaimanapun daripada sudut agama makna kata kita mengharapkan supaya susah senang suami isteri ini bersama-sama. Makna kata masa awak senang suami belikan apa yang awak nak, masa awak senang awak minta suami beri. Sekarang masa suami susah, sebaiknya dan sepatutnya bersama-samalah dengan suami melalui keadaan itu. Patutnya meringankan bebanan suami ini dengan bantu apa yang boleh supaya menambahkan pendapatan. Okey? Walau macam mana pun itu nafkah. Kemudian nafkah untuk anak. Okey. Nafkah untuk anak, kalau anak itu masih lagi belajar, itu tanggungjawab ayah lah. Tetapi kalau anak tersebut sudah boleh bekerja, dalam keadaan dia dah belajar, dia dah boleh bekerja, dia perlu cari kerja, dia ada kerja, maka ketika itu nafkahnya sudah tidak menjadi wajib lagi. Okey. Kalau anak dia tu sihat walafiat, dan dia malas bekerja, maka ayah tadi boleh untuk tak beri nafkah kepada anak tersebut. Ini kerana anak yang sihat walafiat, yang dah habis belajar, perlu bekerja menyara hidup dia sendiri. Baik. Kalau anak tersebut sakit, orang kelainan upaya, tak boleh bekerja dengan sebab ada masalah kesihatan, maka nafkah itu di bawah tanggungan ayahnya. Jadi ini jelas. Dalam fiqhul manhaji memang ada disyarahkan tentang babun nafkah, bab khusus tentang memberi nafkah. Macam mana masalah ayah beri nafkah kepada anak. Yang anak yang macam mana yang ayah boleh beri nafkah. Tadi kita sebut tadi dah, anak yang sakit, yang OKU, ayah boleh memberi nafkah kepada anak dia. Tanggung anak dia lah. Tapi kalau anak dia tu sihat,
ada keupayaan bekerja tapi tak nak kerja, maka ayah tadi tak wajib memberi nafkah kepada anak dia. Baik, nafkah anak kepada ayah pula. Okey, nafkah anak kepada ayah. Adapun nafkah anak kepada ayah apabila ayah itu bekerja ataupun sudah pencen, ada pencennya, maka nafkah yang anak beri kepada ayah itu dianggap sebagai hadiah sahaja. Maksudnya anak tak wajib menanggung nafkah ayah sekiranya ayah tadi masih bekerja, atau kalau dah tak ada kerja tapi ada pencen. Maknanya ayah tu masih ada income dia sendiri. Anak tadi dia beri nafkah kepada ayah, itu dianggap sebagai hadiah sahaja, bukan satu kewajipan. Baik, kalau ayah dia tak mampu bekerja dengan sebab sakit atau dah berhenti kerja dan tak ada apa-apa pendapatan, maka anak tadi wajib memberi nafkah kepada ayah dia. Kan kita kena tengok keadaan bersamalah ayah dengan anak dengan ayah tu. Kita mesti tahu dia punya keadaan semasa yang berlaku. Macam mana bentuk nafkah yang dipanggil hadiah, macam mana bentuk nafkah yang dianggap sebagai wajib daripada seorang anak kepada seorang ayah tadi. Kalau ayah tu sendiri pun sebenarnya dia boleh bekerja tapi tak nak kerja. Okey. Dia orang tua, dia boleh kerja tapi tak nak kerja. Kan? Maka anak memberi nafkah kepada ayahnya juga, maka dianggap sebagai suatu hadiah. Sebenarnya kalau daripada sudut hikmah, sepatutnya ayah tu kalau dia tak bekerja, kita mampu tanggung dia, eloklah dia tak perlu bekerja. Ini kerana itulah masanya kita sebagai seorang anak membalas budi ayah kita. Begitu. Walaupun ayah tu boleh bekerja, tapi sebab kita gaji besar umpamanya, gaji 10,000 umpamanya, kalau ayah tu tak bekerja pun kita mampu tanggung, maka itu adalah sebaiknya. Sebab apa? Itulah masanya untuk kita membalas jasa kepada orang tua kita. Okey. Baik. Yang seterusnya adalah yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 adalah tidak boleh membiarkan ahli keluarganya melakukan perkara maksiat dan melanggar perintah Allah. Lantaran itu, bapa sebagai ketua keluarga mestilah bersifat cemburu atau tidak senang hati terhadap isteri, anak-anak yang melakukan perkara maksiat dan sentiasa sakit hati terhadap setiap kali mereka melakukan kekejian. Suami yang tidak merasa cemburu di atas perbuatan maksiat isteri dan anak-anak atau keluarganya dikira sebagai suami dayus dan sikap tersebut berdosa besar. Okay. Kalau suami melihat berlaku perkara maksiat dibuat oleh isteri dan anak-anak, mesti dan wajib bagi seorang suami menegur perbuatan itu. Umpamanya kita melihat isteri kita ni terlalu ramah sangat dengan lelaki yang bukan mahram, maka wajib dia tegur. Sekiranya kita membiarkan, sedangkan keadaan yang berlaku itu ada kemungkinan bahawa isteri itu melakukan maksiat, lalu kita berdiam diri, maka kita dipanggil sebagai suami yang dayus. Okey, maka Nabi SAW pernah bersabda, ad-dayus la yadkhulu jannah. Suami dayus atau lelaki dayus tidak akan masuk ke dalam syurga. Sebab tu baik anak ke baik isteri ke, apabila nampak saja ada perbuatan yang dilarang, maksiat lah maksudnya, maka kena ambil tindakan dengan menegur perbuatan tersebut. Anak kita yang dah besar tu, belasan tahun, yang sudah ada hawa nafsu dia tu sudah nak belajar benda-benda kan, sesuatu perkara yang minatkan kepada cabaran-cabaran tertentu, atau usia remaja ni orang kata darah panas, nak cuba benda-benda baru kan.
mesti kita pantau. Okey, dengan siapa berkawan mesti kita tanya. Kalau dia ada WhatsApp, mesti tengok dengan siapa dia ber-WhatsApp. Kalau ada perbuatan dia yang mencurigakan, mesti tanya kepada dia supaya kita sebagai ketua keluarga dihormati. Sebagai ayah, kita ni dihormati. Tu kuasa seorang ayah lah. Okey. Okey. Macam mana pula kalau kita sebagai anak, kita melihat ibu bapa kita pula yang melakukan maksiat. Okey. Kita anak, kita tak nampak ayah kita buat maksiat, mak kita buat maksiat. Ini satu lagi fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita, bukan sahaja pada hari ini tapi dah lama sungguh. Ada anak yang baik, anak soleh, tapi maknya melakukan maksiat kepada Allah. Begitu juga ayahnya tak puasa mungkin. Ada mak tak puasa, anak puasa tapi mak ayah tak puasa. Maka anak boleh mengambil tindakan dengan memberi nasihat secara baik kepada ayah dan ibunya. Ini kerana bagi maksiat yang dilakukan oleh seseorang, Nabi SAW pernah bersabda, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada suatu ketaatan bagi seorang makhluk kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak baik yang buat maksiat itu mak ataupun ayah. Maka anak tadi boleh menegur perbuatan mak ayahnya secara baik supaya meninggalkan maksiat tersebut. Sebab tu benda-benda menasihati ini bukan hanya daripada seorang ayah mak kepada anak, tapi juga dia boleh datang daripada seorang anak kepada mak ayahnya, anak kecil kepada mak ayahnya. Kan, kalau kita tengok dalam kisah para sahabat tu, ada seorang budak nama dia Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad ni ada seorang bapa tiri nama dia Julas bin Suwaid. Umair bin Sa'ad ni, dia masa kecil dia, bapanya meninggal, mak dia ni kahwin dengan Julas bin Suwaid. Julas bin Suwaid ni orang kaya, hartawan. Jadi bapa tiri kepada Umair bin Sa'ad. Jadi perkahwinan tu berlaku atas dasar kasih sayang. Dan semasa kecil Umair bin Sa'ad ni cukup disukai oleh ayah tiri dia lah. Jaga dia elok, sayang dia elok. Sehingga pada suatu hari, apabila Umair bin Sa'ad selesai sembahyang berjamaah di belakang Rasulullah SAW, dia pun keluar daripada masjid dan dia melihat sekumpulan orang sedang mengusung tilam, sedang memberikan gelang-gelang emas kepada Nabi SAW untuk dibeli pakaian perang atau kelengkapan perang. Jadi bila Umair bin Sa'ad melihat situasi tersebut, terfikir di dalam kepalanya, akalnya, mengapa ayahku Julas bin Suwaid, seorang yang hartawan, tidak sedikit pun mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada Nabi bagi menyediakan kelengkapan peperangan. Maka dia pun balik ke rumah, dia beritahu kepada ayah dia, ayah, tadi saya lihat ada orang yang sanggup mengusung tilam dia untuk dijual kerana nak dapat duit beli kelengkapan perang. Ada orang yang bagi dia punya perhiasan gelang tangan dia kepada Nabi SAW untuk dapatkan duit beli kelengkapan perang. Kenapa ayah yang banyak duit tak nak sumbang sikit pun? Kata Umair bin Sa'ad kepada ayah dia Julas bin Suwaid, ayah tiri dia. Kata ayah tiri dia apa? Kata ayah tiri dia, kalau betul lah Muhammad cakap macam tu, maksudnya nak nak cari duit untuk nak beri alatan perang, kalau kamu percaya dengan Muhammad tu, Muhammad itu lebih teruk daripada himar. Kan, ayah tiri dia menghina Nabi. Okey,
lebih teruk daripada himar. Okey. Kata Umayr bin Sa'ad, wallahi, kata dia, wahai ayah, tidak ada orang yang aku sayang selepas Nabi SAW, maka orang itu adalah ayah. Maksudnya ayah tirinya, kalau nak ikut kasih sayang dia, selepas Rasulullah SAW, Umayr bin Sa'ad kata, aku sayang pada ayah. Ayah tiri dia. Ayah tu jatuh pada nombor 2 lah. Tak ada orang lain aku sayang. Kan, selepas Nabi, engkau lah aku sayang. Tapi bila kamu cakap macam tu, menyebabkan hati aku ni rasa sakit, kata Umar bin Sa'ad. Kata Umar bin Sa'ad, aku akan adukan apa yang ayah cakap ni kepada Nabi SAW. Kata ayah dia, kamu nak mengadu-ngadulah. Kan, sebab dia budak-budak, sangkaan ayah tiri dia, tak ada orang yang akan percaya cakap Umayr bin Sa'ad. Kemudian Umayr bin Sa'ad pergi ke masjid. Ketika itu Nabi SAW sedang mengajar. Lalu dengan menangis-nangis, Umayr bin Sa'ad mengadu pada Nabi tentang perkataan ayahnya. Lalu kata Nabi, betul ke apa yang kamu dengar? Ya, saya dengar betul. Okey, tiba-tiba Nabi panggil seorang sahabat dalam majlis tersebut, pergi ke rumah Julas bin Suaid dan panggil dia datang jumpa Nabi. Okey. Dalam kelompok orang yang sedang duduk belajar dengan Nabi ni ada 2 kelompok. Satu yang sokong Julas bin Suaid. Mereka kata, apalah kamu jadi anak ni, tak bersyukur. Mak kamu tu Julas dah kahwin dengan dia tu, kira untung lah. Dia ada satu kelompok macam tu. Satu kelompok lagi percaya dengan apa yang Umayr bin Sa'ad kata. Okey, jadi sahabat ni seorang ni pergi rumah Julas bin Suaid, panggil dia jumpa Nabi. Okey, Nabi kata, betul tak apa yang Umayr bin Sa'ad dakwa bahawa kamu telah bercakap tentang aku? Kata Julas bin Suaid, tidak ya Rasulullah. Kan, kata dia, aku bersumpah. Kata dia, aku bersumpah. Ni satu benda yang dilarang tuan-tuan dia. Dahlah salah, dia hina Nabi lagi. Kemudian dia sanggup berbohong dengan melakukan sumpah dalam masjid. Kata Julas bin Suaid, aku bersumpah bahawa aku tak cakap pun macam mana yang dikatakan oleh Umayr bin Sa'ad. Lalu Nabi SAW pun terdiam sementara. Sebab apa tuan-tuan? Menunggu wahyu turun untuk nak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Kan? Jadi tiba-tiba Nabi rasa pening kepala, pingsan. Kemudian Nabi sedar. Nabi pun pegang telinga Umayr bin Sa'ad. Nabi kata, Allah Ta'ala telah memberitahu kepadaku bahawasanya telinga kamu ni, wahai Umayr bin Sa'ad, adalah telinga yang benar. Maksudnya yang kamu dengar daripada mulut Julas bin Suaid, bapa tiri kamu ni, betul. Kan? Maknanya ayah tiri kamu ni memang ada mengata pasal aku. Nampak? Bila Allah turunkan wahyu kepada Nabi, Nabi dapat jawapannya. Tengok. Jadi ini adalah contoh di mana Umayr bin Sa'ad menegakkan kebenaran kerana sayangkan kepada Nabi SAW. Walaupun yang buat salah tu ayah tiri dia. Kan? Jadi kebenaran yang seperti inilah, kan, walaupun dia seorang ayah tiri, tetapi apabila dia menyentuh tentang kepribadian Nabi SAW, maka sudah tentulah Nabi itu lebih utama untuk disayangi. Jadi di situ kemungkaran yang dibawa oleh Julas bin Suaid. Akhirnya apa? Akhirnya Julas bin Suaid mengatakan, celakalah aku telah terkena sumpahan diriku sendiri. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, nak ceritanya macam mana di zaman Nabi berlaku juga cerita seorang ayah yang menghina kepada Nabi SAW, tapi kebenaran itu telah ditegakkan oleh anak tiri dia. Ini berlaku samalah kita tengok macam cerita Nabi Musa AS, dia lawan Firaun, kan ayah angkat dia. Baik, jadi begitulah juga walaupun ayah dengan anak kandung. Okey. Kemudian yang seterusnya, tanggungjawab seorang suami mestilah bertegas dalam mengajar isteri dan anak-anak. Jangan menurut kehendak mereka yang berunsur maksiat dan di luar kemampuan. Seandainya mereka masih berdegil, bolehlah dipukul untuk mengajar. Jadi sifat ketegasan ni
dalam perkara-perkara yang tertentu sahaja. Kita bukan daripada bangun tidur sampai tidur balik semula kita nak bersifat tegas. Kan ada masa kita tegas. Waktu mana tegas? Waktu kita beribadah. Nak semayang, mesti ajar anak dan isteri itu dalam keadaan yang berdisiplin. Waktu kita beriadah, riadahlah sungguh-sungguh. Riadahlah. Jangan waktu kita riadah pun kita serius. Kan? Jadi ini adalah satu perkara yang di mana dalam kehidupan rumah tangga itu mestilah ada perkara-perkara yang kita disiplinkan untuk anak dan isteri kita. Unsur-unsur maksiat wajib kita tegur. Tak boleh berlaku dalam rumah kita. Kehendak-kehendak yang boleh merosakkan juga mesti dihalang. Jadi kita sebagai seorang ayah, kita tahu keperluan anak isteri kita. Kan? Dan anak-anak sekarang ni kalau nak minta sesuatu macam-macam dulu minta kan. Tapi kita ada keperluan. Kan? Macam contoh, kadang-kadang anak minta nak beli basikal. Kenapa? Sebab nak pergi sekolah contohnya. Tapi kita sebagai seorang ayah, kita tengok sekolah dengan rumah kita tu depan saja. Kita buka pintu nampak sekolah dah. Jadi apa keperluan beli basikal? Contoh. Jadi dengan kebijakan kita kata tak payahlah pergi basikal kalau nak pergi sekolah. Sekolah ni buka pintu je dah jumpa sekolah dah. Itu satu contoh lah. Ada orang basikal tu jadi keperluan. Ini disebabkan mungkin sekolah dia tu jauh. Macam sekolah kat kampung-kampung. Nak pergi sekolah kena pergi pekan. Kan dia nak pakai basikal. Itu benda yang orang kata boleh lah kalau kita nak membeli. Sebab tu setiap orang dia berbeza-beza daripada sudut keperluan tadi. Jadi kerana itu selama mana keperluan itu sesuatu yang bagus, yang baik, yang perlu, maka kita belanjakanlah keperluan itu untuk anak dan isteri. Tapi jangan sampai kita berlaku pembaziran sehingga apa yang dibeli tak digunakan. Itu maksud pembaziran. Membazir ini bukan sahaja kita membuang-buang kan, tapi bila beli sesuatu tak pakai, itu dianggap membazir lah. Okey. Kemudian bapa hendaklah mendidik anak-anak yang belum baligh, hadam, pelayan juga hamba milik mereka supaya meminta izin untuk masuk bilik kepada mereka 3 waktu yang menjadi aurat. Okey, ini pernah kita bahas dalam surah An-Nur sebelum daripada ini, tapi kita ulang balik semula, iaitulah kena didik anak-anak kita yang belum akil balik ataupun orang gaji kita untuk minta izin kalau nak masuk ke bilik kita pada 3 waktu, di mana 3 waktu ni aurat kita mungkin terdedah. Okey, maka yang pertama sekali iaitulah kalau kita tengok ayat di situ, iaitulah wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum balik antara kamu minta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa. Yang pertama, sebelum sembahyang subuh. Ini waktu kita tengah tidur. Sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh, waktu aurat kita mungkin terdedah. Kedua, ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Tengah hari pun waktu rehat juga. Jadi di situ adalah waktu di mana aurat kita akan terdedah. Dan yang ketiga, sesudah sembahyang isyak. Ini kerana kebiasaannya kita akan mula tidur selepas solat fardu isyak. Mana kata paling awal pukul 9.30, pukul 10 kita dah masuk bilik. Jadi pada waktu itu mungkin aurat kita akan terdedah. Maka kerana itulah kita kena ajak anak-anak kita ni yang belum akil balik ni supaya nak masuk bilik itu perlu kepada mohon izin, ketuk pintu. Kan kita tak boleh masuk main sergah macam tu saja. Inilah adab yang perlu dipelajari oleh anak ataupun orang gaji kita kalau ada, supaya mereka ni kalau masuk ke bilik tuan dia atau ayahnya dalam keadaan ada keizinan. Kemudian seterusnya, dipisahkan daripada tempat tidur anak lelaki dan perempuan, juga dipisahkan dari tempat tidur ibu bapa mereka, khasnya anak yang sudah mumayyiz.
Sebagaimana hadis daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Rasulullah, baginda bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh anak-anak kamu menunaikan sembahyang apabila mereka mencapai usia 7 tahun. Setelah mereka mencapai usia 10 tahun dan mereka enggan menunaikan sembahyang, maka boleh dipukul dengan cara untuk mendidik. Maksudnya pukul tu bukan melepaskan kemarahan. Pukul tu dengan niat untuk mendidik sahaja. Okey? Dan wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi pisahkanlah tempat tidur mereka tu sama ada kalau mereka tu ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan, maka hendaklah pisahkan antara adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Maknanya kata mesti ada bilik yang asing antara anak lelaki dengan anak perempuan. Jadi secara mudahnya tuan-tuan ya, kalau satu rumah tu dia sekurang-kurangnya untuk bilik tidur tu ada 3. Satu, bilik tidur suami isteri. Kedua, bilik tidur anak laki-laki. Ketiga, bilik tidur anak perempuan. Okeylah, cuma rumah-rumah sekarang ni kadang-kadang ada 2 bilik kan. 2 campur 1. 1 tu mungkin bilik kecil lah, store dan sebagainya. Tapi kita kena kita kena pandai-pandai lah aturkan elok-elok supaya fikirkan cara macam mana supaya kalau kita ada anak lelaki dan perempuan, mereka akan boleh tidur secara berasingan apabila sudah sampai waktu mumais. Tu dia. Okey. Jangan kita ambil remeh dalam perkara ini, disebabkan anak-anak apabila sudah mumais, dia mengenal dan disitulah permulaan apabila syahwat, maka dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sifat perasaan malu umpamanya bagi anak perempuan sudah mula wujud sejak dia mumais lagi. Jadi dia perlu diasingkan tempat tidur. Okey. Maka sebagai rumusan, itu tadi tanggungjawab Sebagai rumusan, ayat tersebut bermaksud menyuruh melakukan kebajikan, ketaatan, menegah daripada maksiat. Menurut tafsir Mujahid, bertakwalah kepada Allah dan berwasiat, berpesanlah kepada ahli keluarga kamu supaya bertakwa kepada Allah. Kata Qatadah pula, menyuruh mereka mentaati Allah, mencegah daripada melakukan maksiat, melaksanakan apa yang disuruh, serta menyuruh terhadap perkara yang dapat membantu mereka mentaati Allah. Apabila melihat mereka melakukan maksiat, hendaklah ditegah dan dicegah serta ancamlah mereka. Jadi kita suruh anak isteri kita, keluarga kita melakukan kebaikan, menyuruh mereka buat sesuatu perkara yang mentaati Allah, dan kalau ada maksiat yang berlaku, mesti kita cegah, ancam. Kita pernah bagi tahu juga macam mana kita nak mencegah daripada ahli keluarga buat maksiat, sama ada memberi nasihat atau dengan ancaman. Ancaman ni makna kata boleh ingatkan anak-anak lah tentang api neraka, azab seksa, ngeri alam kubur kan. Bagus anak-anak ni juga bawa ke kubur supaya mereka ni boleh tahu macam mana keadaan kubur, apa yang berlaku, kan, walaupun mereka tu mungkin tak faham, tapi mereka tahu kubur ni tempat apa. Baik, justru itulah ayat tersebut merupakan seruan Allah kepada hamba-Nya yang beriman supaya mengagungkannya. Selain itu juga atas dasar nasihat, peringatan bagi mereka dan ahli keluarga mereka supaya menjaga diri dari kemurkaan Allah, sekaligus berwaspada daripada api neraka yang ngeri. Penjagaan dan pemerhatian daripada azab neraka tersebut tidak hanya terhenti dengan sekadar berhati-hati sahaja, tetapi mestilah beriman, beramal soleh, menjauhkan diri daripada segala sifat keji dan syirik dari sudut perkataan, perbuatan serta niat. Jadi kita nak jaga diri kita daripada masuk api neraka ni bukan hanya sekadar berhati-hati sahaja. Bukan kita berhenti daripada buat maksiat sahaja, tapi kita mestilah beramal soleh. Itu dia. Kita mestilah mempraktikkan dengan kita beriman dengan adanya syurga, adanya neraka. Kan? Mestilah beramal soleh.
Bukan setakat berhenti buat maksiat, tapi kena beramal soleh. Itu syarat dia. Dan menjauhkan diri kita daripada sifat syirik. Ini benda yang boleh berlaku dalam keadaan tak sedar. Syirik daripada sudut perkataan, perbuatan serta niat. Ini sebab bila kita sebut perkataan syirik ni, maka kalau dari sudut perkataan tu sedar. Sebab orang yang syirik daripada sudut perkataan, dia akan ucaplah perkara-perkara yang begitu, yang boleh menyebabkan keluar daripada agama. Syirik daripada sudut perbuatan, ini yang bahaya. Sebab kadang-kadang kita tak sedar dengan satu-satu perbuatan tersebut, ia boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam bab perayaan sendiri, ada perkara-perkara yang kita perlu berhati-hatilah. Mesti bezakan antara perayaan adat dengan perayaan agama. Agama-agama lain macam Amerika dengan macam hari Natal dan sebagainya. Macam mana kita nak orang kata bertoleransi dalam bab hari raya yang melibatkan kepercayaan agama orang lain. Kadar macam mana yang dibolehkan untuk kita nak menghormati perayaan agama orang lain. Kalau ucapan sahaja tak ada masalah, dengan niat untuk kita menghormati jalan tetangga kita. Masalahnya adalah apabila kita buat sesuatu yang memang secara terang-terang praktiknya boleh menyebabkan kita ni akan terkeluar daripada agama Islam. Tu masalahnya. Kan kita buat sesuatu yang boleh menyebabkan perbuatan tadi tu seumpama kita menyembah pula agama lain. Ini benda-benda yang kita kena jaga-jagalah. Sebab tu kita selalu dapatkan nasihat-nasihat daripada ulama-ulama kita supaya dalam kita menyambut apa-apa suatu perkara yang melibatkan agama orang lain, supaya kita pastikan ia tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Ini bahayalah. Baik, jadi itulah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung langkah mengelak kemurkaan Allah. Macam mana kita nak elak kemurkaan Allah. Kalau syirik tadi disebutkan dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ni adalah sebesar-besar kezaliman. Tak ada benda lain yang paling zalim besar atas dunia ni, syirik paling besar. Ni dia. Jadi kerana tu kita tanamkan dalam diri kita supaya sentiasa kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita ditetapkan dalam diri kita ni beramal soleh, taat atas perintah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu pada minggu hadapan. Kita akan sambung pada langkah mengelak kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkatan atas pertemuan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kelapangan masa, sihat tubuh badan kita, dan kita dapat bersama-sama menuntut ilmu di masa akan datang, insya-Allah. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.